kita punya majlis reunion, reunion kita yang tak seberapa ni dengan umur kita. Al-Fatihah, kita hadiahkan juga Al-Fatihah ini kepada arwah rakan-rakan cikgu, arwah Cikgu Bahar, Cikgu Basri, Haji Marwan, Cikgu Haji Masuri, yang telah meninggal dunia, kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, yang telah meninggal dunia. Kita sekarkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tak sangka kan, kisah sangka punya hal, so Allah pertemukan kita pada malam ini dalam Google Meet dan juga dalam Facebook. Facebook pun tengok ramai tak? Ada 40 orang dalam Facebook yang menyaksikan. Dalam Google Meet ada 73 orang. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah Allah pertemukan kita untuk kita kembalikan kita punya perhubungan kita sebagai murid dan juga sebagai cikgu. Banyak pengalaman yang telah masing-masing dapat, baik pelajarnya, baik cikgunya. Cikgu pun alhamdulillah banyak belajar daripada student-student sebenarnya. Anda semua banyak mengajar cikgu tentang hidup, tentang kehidupan, tentang cara macam mana nak tackle pelajar, macam mana nak didik pelajar, semuanya daripada pengalaman-pengalaman. Itu pengalaman yang biasalah kan, yang sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang pelajar yang kena hadapi pengalaman tersebut. Tapi di samping pengalaman itu banyak juga kisah-kisah yang menakutkan, kisah-kisah yang menyeramkan, kisah-kisah yang menyebabkan fobia, kena denda kan, jumpa hantu, jumpa pocong, macam-macam cerita kan. Biasalah duduk asrama, macam-macam kisah yang kita hadapi. Ada kisah yang cikgu tak tahu yang berlaku di asrama, ada kisah cikgu tahu. Dan kebanyakan kisahnya cikgu yang diminta untuk handle, membantu kawan-kawan rakan-rakan warden di asrama. Cikgu bukan tidak sangat pun kan, tapi bila berlaku tu belasah je lah kan. Okey, Fadli Makzin 65-96 geng-geng Jaan. Banyak kan dalam Facebook tu. Facebook ada juga, Mira Azmi ada, Fidaus ada, Azizi ada. Okey, terima kasih semua. Ramai-ramai kan kita main sembang. Biasa sembang malam Selasa Rabu ni cikgu sembang seorang Yang ni ditemani oleh 79 student dalam Google Meet, dan juga ada beberapa orang kat sini, 65 orang dalam Facebook. Okey. Kita bab hantu ni ramai pula berminat rupanya. Tak sangka lah. Pelajar-pelajar semayan memang dah sinonim dengan hantu kot. Ataupun memang korang macam hantu kan. Itu yang selalu kena belasah dengan cikgu kot. Okey. Agak-agak kisah apa yang paling menakutkan di asrama kita? Agak zaman bila yang paling menakutkan, hantu yang paling menakutkan? Banyak cikgu dengar cerita daripada student-student juga. Rasa yang paling rare sekali, hantu yang ataupun jin yang suka menjelma waktu maghrib ke isyak. Jin yang dia suka ketuk pintu, selak kain lansir asrama, suruh muka dia, muka yang tak ada muka flat. Itu antara cerita-cerita guna lah. Yang bahasanya student perempuan kena lah. Macam-macam. Kalau dekat markas tu, jin yang macam monyet, macam beruk tu lah. Yang berbulu dan sebagainya. Ada budak-budak silat yang masa pergi mau tapak, malam nak mandi tu, ada yang jin segahnya, jin nak salam lah, macam-macam semua ada. Itu pengalaman-pengalaman. Tapi saya rasa pelajar lagi banyak kot. Korang lagi banyak pengalaman berhadapan dengan jin ataupun saka-saka di Semayan ini. Tapi kalau segi cikgu punya pengalaman lah, pengalaman cikgu mengajar di Semayan daripada tahun 90, Disember 90, 3 bulan 12 tahun 90, cikgu mula mendaftar bertugas di Semayan sampailah hari ini. So hari ini cikgu pegang rekod lah. Cikgu yang paling lama di bumi Semayan.
Paling lama cikgu lah. 31 tahun. So rasa tahun depan nak boleh pencen lah kot. Okay. Walaupun cikgu akan bersara sepatutnya 2026. Tapi mungkin cikgu akan bersara awal. Okay. Dan lepas umur 56 bersara lah. Okay. Cukup lah. So, Jim pun dah kenal. Kan? Jim bukan tiga orang. Jim pun dah kenal cikgu. Dia pun dah malas nak kenal cikgu. So biarkanlah. Okay. So daripada pengalaman cikgu lah. Okay. Kalau korang cerita bab hantu ni. Okay. Kebanyakan cerita hantu ni hanyalah dia ganggu-ganggu je. Okay? Dia ganggu, tunjuk muka. Dia tak ada nak buat penyerangan. Dia tak ada hantu-hantu kat sama ni yang buat penyerangan yang mencederakan pelajar-pelajar. Tetapi ada satu kisah tahun 92. So yang mana yang best 92 tahulah kisah ni. Tapi kita rahsiakan nama pesakit tersebut. Kita nak mengaitkannya. So yang mana tahu lah kan. Cikgu sebut Minah je lah dengan cerita. Okay. Tahun 92 kisah bagi cikgu antara paling dahsyat punya gangguan lah. Paling dahsyat gangguan. Okay. Sebabnya kalau gangguan yang lain tu dia hanya bersifat histeria. Okay. Yang mana yang buka mic kena pasang pakai headphone. Okay. Siapa yang buka mic pasang headphone. Sekarang dia bergema kan. Kau main ni. Off mic tu. Okay, mute. Apa yang nak unmute dia kena pasang ni. Okay, so kisah 92 ni bukan hanya melibatkan gangguan. Okay, kalau kau biasa tengok gangguan kan, gangguan hantu tu tunjuk muka lah, cakap jerit-jerit histeria. Tapi tahun 92 ni kisah, dia punya kisah daripada bulan 3 ataupun bulan 2 bawa sampai SPM. Okay, dia punya kisah bukan hanya kisah jin. Ini kisah mistik sikit lah. Okay, kisah mistik. Dia merupakan ada jin, ada saka, ada sihir, ada santau. Okay, ada pula alam gaib, alam kurahnian datang membantu. Banyak kisah dia. Dia gabung. Bukan hanya setan ataupun jin dekat sekolah. Ada bunian datang, ada macam-macam lah. So peristiwa tu bagi cikgu memang sampai saya ingat sebab dia bermula pada bulan 2 92 sampai ke Disember habis SPM. Banyak cerita dia. Jadi kisahnya cikgu just sebut nama Minah. Macam mana mak tu kata Abu kan, cikgu Abu. Minah je lah. So yang mana yang dah tahu kisah, tahu nama, diam-diam. Okay? Kita tak nak buka siapa orang yang terlibat. Okay? So kisah dia ni, kalau kata dia punya gangguan dia, cikgu nak pendekkan sikit. Masa tu cikgu pun masa 92 tu cikgu kena santau. Okay? Kena santau. Yang best santaunya, tu kan cikgu kena cikgu ni santau tak? 4 orang belasah cikgu. Itu lagi best. Bukan seorang, tak cukup seorang, 4 orang belasah cikgu. Dengan kata daripada ada yang pakai Jawa, ada yang pakai India, ada yang pakai orang asli, ada yang pakai Melayu, 4 belasah cikgu. Tapi tak apalah. Jadi, cikgu dibantu oleh seorang ustaz lah, pengamal perawatan. Okay? Nama dia Tuan Said. Cikgu tak kenal pun siapa dia ni, Tuan Said ni. Jadi sebenarnya, kisah bermula pada seorang budak silat. Okay? Dia punya, nak kata saka pun tidak, nak kata apa, tapi nak kata baik pun tidak, jahat pun tidak. Yang kacau dia tu. So kisah ni, yang kisah permulaan, masa kami merancang nak pergi ke Gunung Tahan. Ini idea arwah Cikgu Bahar. Jadi kita buat pemilihan. Okey. Ni bukan yang Gunung Tahan yang kedua ya Ayu. Ini Gunung Tahan pertama 92. Yang Ayu punya Gunung Tahan yang kedua. So kami mula berlatih. Orang budak ni Cikgu panggil Minah lah senang cerita. Dia nak join. Minah ni memang dahsyat. Dia punya mental memang dahsyat, memang tough. Okey. Sebab apa tough? Sebab masa buat solo camp ataupun buat buruh hantu dekat Kuala Lumpur, letak dia dekat pokok buluh seorang-seorang, relax je. Dia tak mengelabah macam budak lelaki-lelaki. Tak tough lah. So dia nak ikut. Tapi cikgu tak benarkan sebab dia ada masalah sakit di bahagian perut dia. Sakit. Dia macam masa dia tak ajar tu macam tak benarkan ikut, macam kecewa lah. Rupanya kami berlatih siang.
Preparation nak guna tahan 3 bulan. Minah ni berlatih tengah malam. Kau bayangkanlah. Kak Sama tu, dia bangun pukul 3 pagi, dia jogging dekat padang. Nak dapatkan stamina. Sebab dia nak ikut, nak buktikan dia boleh ikut. Dia mampu. Walaupun dia sakit. Tu dia punya gila ataupun dia punya kental ni otak dari mental. Itu kisahlah. So, selanjutnya, first time dalam hidup cikgu, satu petang waktu maghrib, budak panggil cikgu. Dia kata si Minah ni dah kena rasuk. Cikgu pergilah. Kan? Sebab apa cikgu pergi? Sebab cikgu orang silat. Tak ada orang lah kan. Masa ramai tu mana ramai cikgu. Cikgu pun tak ramai. So, cikgu pun pergilah. Bila pergi, Minah dia dah bercakap pula. Minah dia bercakap, first time cikgu nak orang kena rasuk. Dah lah mamat tu masuk dalam badan dia, jin saka ni. Lepas tu dia marah-marahnya pun semua. So, cikgu yang tak ada ilmu apa-apa, yang ada ilmu silat gayung, silat sabil. Gayung pun tak banyak belajar kebatinan ke, tak ada, cikgu tak ambil. Harap pada petua silat sabil je. Bayang, tak pernah dengar tengok orang kena rasuk, bercakap pula tu. So, cikgu cakap idea, macam mana aku nak buat? Yang cikgu teringatlah cerita Tamar Jalis bercakap dengan jin. Apa dia buat? Bila menghadapi benda macam tu, ambillah garam. So masa jin tu tengah bercakap, tengah mengamuk, tengah merasuk, dengan suara garau dia apa semua, cikgu minta budak ambil garam, baca apa yang patut, lempar pada budak tu, jin tu terjerit-jerit sakit. Ini kisah bermulanya dendam makhluk gaib kepada cikgu dan geng-geng silat. Tu dia bermulanya kisah. Tu cikgu baling garang kat dia. Baling, jin tu terjerit. Lagi jerit, lagi cikgu baling kan. Lagi syok kan. Dia menunjukkan dia punya kelemahan. Sampai budak tu pingsan. Mana dia jin tu dah keluar dah. Baru dah tahu bahawa sakit budak tu bukan sebab sakit fizikal. Sebab gangguan. Yang masuk tu punya hantu raya. Ya Allah. First time cikgu berhadap dengan hantu raya. Cikgu belasan dengan garam yang dijampi di ruqyah saja. So tak habis kisah tu. Itu selanjutnya, budak ni pula, bila kes tu berlaku, barulah dia buka cerita dia. Dia kata, dia dah 3 minggu dah. Malam Jumaat, masa dia tidur, malam Jumaat ni, masa tidur, ada orang tua yang bersinar-sinar dia punya bentuk tapi tak nampak muka. Bersinar muka nampak macam bercahaya lah, tapi tak nampak muka. So, orang tua ni gerak dia, kata, Minah, bangun, solat. Budak ni bangun lah. Bangun, solat tahajud, lepas tu dia buat apa? Dia pergi berlari kat padang. Exercise untuk nak pergi gunung tahan. Dia masih lagi mengharapkan dia terpilih. Minggu kedua sama juga. Orang yang sama, berjubah putih, berkilau-kilauan, gerak dia suruh sembahyang tahajud. Dia bangun. Yalah. Minggu ketiga. Benda yang sama. Gerak dia suruh bangun tahajud. Kemudian dia kata, lepas sembahyang tahajud, engkau pergi dekat bawah, dekat penyedai baju tu, yang blok lama kan. Pergi satu tempat, gali dan ambil barang dekat situ. Budak dia pun pergi lah ambil. Bila pergi ambil kat situ, dia dapat 3 jarum jahit guni. Yang elok lagi, dibungkus dalam kain, tertanam. Dia ambil benda tu, sejak itulah dia kena sakit bahagian perut dia. Mencengkam. Rupanya, yang datang tu bukannya yang baik. Datang pada minggu ketiga tu. Minggu pertama betul, kedua betul. Yang ketiga tak betul. Yang benda lain dia menyelinap, dia menyamar. Baru dia buka cerita kenapa dia sakit. Kemudian, benda yang minggu pertama datang tu, nak bersembang dengan cikgu. Ini yang masalah dunia. Kan kita tak ada ilmu, tiba-tiba benda tu masuk dalam badan si Minah ni, ajak bercakap.
Dia cakap dia pada sekian. Rupanya yang masuk tu benda baik. Tapi dia kata memang betul aku yang datang, tapi minggu ketiga bukan aku. Minggu ketiga dia datang, saka semayan tu lah. Okay? Saka kat semayan tu yang datang yang menyamar sebagai dia. Okay? Tapi masalahnya budak seminar ni tak kenal sebab minggu pertama kedua yang datang tu dia tak nampakkan muka dia. Cuma nampak bercahaya. Okay? Minggu ketiga pun sama, tak nampak muka. Jadi cikgu pula, cikgu pun gila juga kan. Cikgu marah pula yang datang pertama tu. Kata kalau kau nak tolong anak cucu ke apa benda ke, kau tunjuklah muka kau. Kan, barulah budak tu kenal. Ini kau lah masalah. Cikgu marah pula yang datang tu. Cikgu marah dia. Okay? Lepas tu dia kata sekian-sekian, dia kata dia nak tolong budak tu adalah benda lah. Dia kata, aku tak percaya. Ada datang ni samalah. Kau pun lebih kurang jahat. Yang ni pun jahat dia badik ya. Sebab benda gaib kan. Kita percaya benda gaib tu jahat lah. Tapi dia cabar cikgu. Kata kalau kamu tak nak tolong budak perempuan ni. Sebab budak perempuan tu dah kena jarum tu. Dia dah terikat dengan perjanjian anturaya. Pun sama juga. Anturaya ni pun daripada semayan juga. Okay. Rupa semayan ni ada 6 ekor sebenarnya. Okay. 6 ekor yang power-power. Okay. Cikgu kenal 6 ekor tu. Tahun 2003 baru cikgu kenal. Itu kisah panjang lah. So, bila saka ni, dia nak mengacau budak seminar ni, tu ada dua sana ni. Yang datang yang pertama tu A, jin A. Yang kedua jin B. Okay? So, jin A ni baik. Jin B ni jahat. So, bila jin B ni dah kacau budak ni, A minta tolong, supaya cikgu tolong. Dia kata, engkau yang buat masalah, kau settle lah. Kan? Tapi jin kata, kalau kamu tak nak tolong, aku musnahkan budak ni pula. Satu kerja dah pula. Okay? Dan yang si A ni pula, jin A ni kacau tu budak tu. Bagi sakit. Nak tak nak, cikgu terpaksa masuk campur. Tolong. Okay? So, budak ni jadi mangsa. Mangsa si A dan si B berebut budak ni. Okay? A pun nak budak ni, B pun nak budak ni. Yang A ni okey sikit, yang B tak okey. So, yang mangsa budak ni sakit. Sakit dan sakit. Okay? Sampai tahap bila budak sakit, berlakulah kes histeria. Okay? Dan budak perempuan ni dia punya kelebihan dia boleh, orang kata, jin boleh masuk, boleh bercakap. Jadi perantaraan. Kan? So, satu malam ni, dia sakit. Dia kena rasuk. Masa tu masuk pret. Assalamualaikum. Student belajar dekat sekolah. Okay? So, datang benda yang B ni, yang jahat ni, datang, dia kata, aku nak mengamuk. Kalau kamu tak nak sediakan darah anjing hitam. Jadi cabar cikgu lah. Ya, betul. Kau cakap, kau yang pasal lah. Kan? Kau yang pasal lah. Padang. Kalau kau bagus sangat, kau pergilah minum sendiri darah anjing hitam. Kan? Kau nak buat apa? Cikgu cakap, cikgu cabar dia pula. Dia kata, kalau kamu tak bagi, aku mengamuk. Betul rupanya. Tengah jam, habis. Dia mengamuk dekat sekolah. Budak histeria. Bawa semua balik ke asrama. Masa tu kan, gelangan takraw kan. Macam tu lah. Masa tu rasanya, kalau budak perempuan, rasanya 70% dah terjerit lah. 70% budak dah terjerit. Melolong-lolong. Cikgu seorang je buat kerja. Dibantu oleh geng-geng silat lah. Sana jerit, sini jerit, sana jerit. Daripada pukul 9.30 sampai pukul 12. So masa ni memang betul. Saka pun ada, anturaya pun ada. Yang sekolah tu punya, yang puaka-puaka tu semuanya bergabung. Sebab marah kat cikgu tak nak tunaikan permintaan. Diorang nak darah anjing hitam. Mangkuk ayun kata. Kan? Pasalah buat kerja. Apa yang ada, cikgu gunalah ilmu yang ada. Masa tu serah ke Allah lah. Kita bukannya bomoh. Kita bukannya orang-orang perawat. Tapi belasah saja. Okay. Alhamdulillah. Sampai pukul 12.30 settle. Lepas tu cikgu pun flat sebab keletihan. Okay. Itu tak habis lagi. Dia dah mula mengamuk. Dia dah mula daripada saka, gabung dengan hantu raja, gabung dengan jin-jin dekat semayan tu, dia dah mula. Sejak itu dah asrama kita ni, masa tu daripada bulan 3 tu sampai bulan 12, asyik mengamuk, asyik histeria dan sebagainya.
tu budak tu mangsa. Budak ni dia punya checkpoint dia. Kemudian ada pula masa kes tengah-tengah kes istirahat tak habis lagi, puteri ni, puteri tahun 92-93. Junior masa tu junior lah. Mana junior di SPM tahun 93. Bukan, senior tahun 92. Boleh pula main Spirit of the Coin, mangkuk ayun betul. Kan? Main Spirit of the Coin, panggil pula spirit, yang datang pula tu hantu Jepun yang tak ada kepala. Lagi masalah dunia. Siapa dia tu yang nakal sangat tu ya? Hantu Jepun tak ada kepala dia panggilnya. Rajanya ya. Kemudian tak tahu nak balik hantu tu. Dah satu kerja Dia pula. main. Dia tak balik, mengamuk, budak histeria lah. Kan? Cikgu apa nak buat? Orang kata jin yang pertama tu, jin baik tu, datang pula. Datang bagi petua macam mana nak halau jin yang Jepun ni. Budak ni jadi rebutan sekarang ni. Ni dah ada 3 pula. Satu jin A, jin B, satu yang hantu yang tak ada kepala ni pula. Dia dah ajar cara macam nak buat. Lepas tu lah junjung budak tu angkat. Ada cara dia. Cikgu pun ikutlah jin tu cakap kan. Betul, settle. Jin tu balik. Budak lah main Spirit of the Coin. Kata orang masa berantu main Spirit of the Coin pula kan. Itulah kisah. Mana dia bersambung-sambung. Budak ni pula memang dia punya masalah, tak tahu lah saka mana kan. Tak tahu dah pula. Kemudian satu hari tu, budak ni memang budak silat. Memang dia betul taksub pada silat gayung lah senang cerita. Budak perempuan ni. Kalau sejarah Datuk Mio tu dia boleh hafal lah. Satu hari ni, seorang cikgu, bukan cikgu Abu dia kata budak ni main-main, sakit macam main buat. Budak kata saya tak buat cikgu. Dan dia bersumpah dengan nama Allah, kalau saya betul, saya tak tipu, tak akan hilang ingatan 3 hari 3 malam. Dia pula sumpah menatang tu pula kan. Dan dia memang jujur. Sejak hari tu dia hilang ingatan 3 hari 3 malam. Tak ingat apa. Bapak pun tak ingat, mak pun tak ingat, cikgu pun tak ingat, apa pun tak ingat. Dia ingat Datuk Mio. Kisah Datuk Mio dia ingat. Tapi kisah lain lupa. Sudah satu cerita, terpaksa bawa dia pergi ke Taiping pula. Masa tu, arwah Cikgu Kasum mana lagi lah, 92. Dan minta tolong pada arwah Cikgu Ahmad Yazi. Arwah Cikgu Kasum punya suami. Bapak dia, mentua pada arwah Cikgu Kasum lah, yang tolong merawat. Malam tu, saka tu ikut rupanya. Ikut kami sampai ke Taiping. Malam tu tengah tidur, saka tu datang pula. Ni saka lain pula masuk. Saka rimau pula masuk. Budak tak tahu lah. Dia macam kata penarik kot. Magnet. Semua benda datang kat dia. Tengah tidur malam, cikgu tengah tidur malam, tiba-tiba budak seorang ni. Rasanya Junaidi rasanya. Yang cikgu bawa. Junaidi, apa lagi ada 3 orang. Dia jerit, cikgu. Rupanya saka tu, jin tu nak serang cikgu masa cikgu tidur. Tapi alhamdulillah, cikgu boleh bangun dengan pantas. Cikgu terus tangkap kepala dia. Cikgu tak tahu macam cikgu boleh bangun, jarak lebih kurang 5 kaki, cikgu bangun terus dia terbang kat dia, tangkap kepala dia. Sampai Allah cikgu kata, cikgu Noah, perlahan sikit. Kata, perlahan lah cikgu. Bukan laju pun. Dia nampak laju lah, tak tahu apa sebab kan. Dan nak buat hantu raya ni pula, dia kejap masuk jin berimau, kejap hantu raya. So arwah ayah kepada mertua pada Cikgu Kasum buat rawatan pukul 12 tengah hari. Nak hilangkan, nak keluarkan saka-saka yang ada. So, dia buatlah dia punya proses. Dia buat proses rawatan sebagainya. Benda tu tak nak keluar. Benda yang masuk yang hantu raya tak nak keluar. Hantu raya tu pegang kuat. Hantu raya daripada 3 jarum tu tak nak keluar. Tapi dia usaha dengan takdir Allah, tengah matahari terik itu boleh dengar guruh berdentum. Tung. Dia dengar tu kan, terus arwah tu tarik keluar jin tu, 3 ekor, settle. Memang Allah nak tunjuk dia punya kebesaran. Sebab berdoa, minta Allah selesaikan, Allah bagi tengah hari buta tu, guruh kuat, agak mungkin hantu raya terkejut kot. Dia keluar. Dan budak tu masih lagi belum ingatan belum pulih. Sebab tak cukup 3 hari lagi.
Lepas 3 hari tu, dah habis tu, tak habis je, cikgu hantar balik ke sama. Lepas Zuhur tu dia ambil semayang, baru dia teringat balik. Baru dia teringat apa yang berlaku. Tu budak tu kisah. Sebab Tuan Hudu ni saka gila babi. Dia sambung menyambung. Selepas itu pula, saka lain masuk pula, setan mana pula masuk. Sudah budak perempuan ni, tak boleh sentuh air pula. Dia masuk jin seko lagi, tak boleh sentuh air. Kau bayangkanlah, nak ambil sembayang tak boleh, mandi tak boleh. Itu, terpaksalah cikgu pula kena tawarkan air tu dengan baca. Ada satu surah lah. Baca surah tu, dia nak ambil sembayang, kena baca hembus, baru boleh ambil. Satu kerja lah pula. Dia kena, air tu kena tawar bisa dulu. Itu pun 3 hari juga. Dia punya proses. Lepas seko. Semuanya, semua setan-setan daripada bumi Semayan. Setan-setan tu lah daripada bumi Semayan. Memang teruk. Satu kisah juga. Kisah tak habis ni. Masa jin yang mula mengamuk, budak kena histeria. Sana jerit, sini jerit. Itu tadi isteri yang pertama. Yang ramai-ramai. Ini ada isteri kedua pula, ramai-ramai juga. Cikgu dah tak ada idea nak buat macam mana. Sampai cikgu jadi macam fobia tau. Bila cikgu tengah tidur kat bilik warden, dengar budak berlari, cikgu dah berdebar. Sebab berlari tentu kes cikgu. Budak menjerit. Cikgu, budak perempuan menjerit. Cikgu, puteri menjerit. Memanjang menjerit. So kita tidur pun tak tenang, rasa macam gelisah. Dan cikgu pula dapat alamat. Saya panggil kawan cikgu yang ada dekat Kajang, dekat Sri Sedang, datang tolong cikgu. Sebab dia boleh nampak alam gaib. Itu kelebihan dia. Cikgu tak nampak. Cikgu suka belasah je. So, bila dia nampak, cikgu pancung. Dia nampak Nuar kat sini, cikgu pancung. Main perang macam tu lah. Dia nampak pancung. Nak settlekan masalah histeria yang berlaku di asrama. Benda tu berlaku sampailah bulan 9. Sampai bulan 12. Kau masuk, keluar. Masuk. Rupanya dekat asrama, dia datang Tuan Syed nak rawat cikgu yang kena santau. Cikgu kena santau sebab apa? Sebab satu kes ni budak tu memang dah teruk kena rasuk. Terpaksa hantar balik ke rumah dia. Rumah dia kat Ipoh. Hantar balik bersama dengan Ustaz Mazlan. Mana orang lama kenal lah Ustaz Mazlan. Jadi kami hantar dia balik daripada mengamuk ke asrama tu, pisahkan. Zaman dulu siapa yang mengamuk, kita hantar balik ya. Walaupun ke KL. KL adalah seorang budak perempuan juga hantar balik ke KL tengah malam. Yang hantar balik ke tolak pun dia tengah malam. Malam kita hantar balik. Hantar balik pada jin sekolah pakat dengan jin Ipoh. Rupa dia ada talian lah, macam geng WhatsApp group kot. Mana dia pergi, ada dia punya geng. Serang dia. Kat rumah kena serang. So, malam tu pukul 12 sampai pukul 5 pagi. Cikgu dan Ustaz Mazlan berperang dengan jin. Ini jin Ipoh campur dengan jin Semayan. Mangkuk berayun betul. Dia boleh gabung-gabung pula kan. Dan Ustaz Mazlan sampai pukul 2 tarik diri, tak larat. Ustaz Mazlan pun dah tak larat nak buat. Buat sorang-sorang. Masuk, keluar. Masuk jin seko, belasah-belasah, keluar. Berterusan. Sampai cikgu ke penatan dan cikgu terus tidur tanpa baca apa-apa. Letih tu. Masa tu lah rupanya, barulah cikgu kena santau. Rupanya santau tu dah ikut lama dah. Dia tunggu masa bila lah mamak seko ni nak lalai. Bila lalai baru dia masuk ikut kaki dan masa tu lah bermula cikgu kena santau, badan gatal-gatal. Bangun pagi habis sekolah, cikgu pergi sekolah, sampai pukul 8, pukul 9, cikgu balik asrama, cikgu tidur. Selama hampir 2 bulan. Sebab balik pukul 9 dah gatal, balik tidur, tengah hari jaga badan gatal. Ambil sikat tu dia, gosok. Sampai jumpa doktor, doktor bagi ubat je lah. Itu kes cikgu kena tahu. So mana dia ada kes dengan saka, ada kes dengan hantu apa jin dekat sekolah, ada kes dendam, dia gabung sekali. Yang mangsa budak ni, yang budak asrama. Ada sepanjang daripada bulan 2 sampai bulan 12, banyak kes histeria berlaku. Jerit-jerit tak habis-habis.
kisah tu. Panjang cerita kan. Dia punya memang tak boleh nak lupa lah kisah-kisah. Kalau kau tulis betul-betul satu persatu tu boleh buat buku rasanya. Yang the best lagi ni, yang best ni budak ni dia nampak benda gaib tau. Jadi masa tu terlibat. Ini ada dah masuk ada alam-alam Quranian pula. Sebab cikgu ada belajar dulu, pernah belajar lah masa zaman-zaman lepas sekolah zaman kat universiti cikgu belajar tarikat. Adalah guru agama cikgu, okey. Dan cikgu pun dah lama tak jumpa dia sebenarnya, hampir 2 tahun tak jumpa, tak kontak. So bila kes Minah ni dah teruk sangat, dia pun tak ada ikhtiar dah nak buat apa dah kan, dah tak ada idea dah. Jadi satu hari ni cikgu pakai cikgu punya jubah cikgu, yang cikgu selalu pergi tarikat tu, pakai cikgu punya serban cikgu, pakai tasbih, cikgu zikir tarikat. Okay? Zikir seorang-seorang, minta Allah untuk bagi kekuatan. Zikir punya zikir. Dah habis zikir, budak perempuan seminar ni cakap, cikgu, tadi sebelah cikgu ada seorang tua tak tua lah, umur dah 40-an, pakai jubah bercahaya, pandang cikgu. Sudah, kita siapa pula yang datang kan? Kita duk risau ni jin ke siapa ke kan? Ni dah masuk alam-alam mistik lah ni. Alam mistik. Lepas tu cikgu teringat yang cikgu ada sekeping gambar arwah guru cikgu. Masa tu dia duduk lagi, guru cikgu duduk lagi. Tunjuk kat dia. Dia kata inilah orang cikgu. Rupanya yang datang yang sebelah cikgu tu di alam lain. Ni cerita alam lain dia dengar, saya tak percaya, dengar dulu. Alam lain ni cerita ni datang rupanya sebab zikir tersebut, zikir tarikat tu, dan juga mungkin cikgu selalu Fatihah sedekah Fatihah pada guru cikgu walaupun tak jumpa dia kan. Bagi Fatihah mungkin ada talian datang pertolongan. Datang pertolongan di alam-alam lain, alam Quranian. Sebab kisah ni bukan hanya saka, bukan hanya jin kat sekolah, campur dengan sihir, campur dengan santau, semua benda campur sekali. Kita tak tahu nak buat apa kan. Hari kedua cukup buat, datang 3 orang berjubah. Hari ketiga datang 1 batalion. Lagi syok. Ini kan cerita memang pelik kan, 1 batalion datang berjubah. Batalion berjubah datang, apa dia buat? Diorang dapat isyak, diorang perambat jin-jin yang ada. Yang nampak budak perempuan je lah. Kan? Budak perempuan yang nampak, cikgu tak nampak. Dia kata memang dia dengar dia menakutkan. Dia punya zikir tu zikir perang kata. Dia dengar pun takut. Menghalau semua jin-jin yang ada kat semayan ni. Dia belasah dekat sebagainya. Itulah kisahnya. Sejak pada itu, dah ada satu isu lain pula. Sebabkan cikgu meninggalkan jemaah cikgu, hampir 2 tahun tak tanya khabar tok guru, cikgu dihukum. Cikgu dihukum oleh orang gaib tu lah, yang datang alam-alam gaib tu kan. Sebab dia datang dan dia masuk pada badan budak ni. Budak ni ada pantaraan. Yang baik pun masuk, yang jahat pun masuk. Dia kata, kamu akan diuji selepas ini sebab kamu tinggalkan jemaah. So, kamu kena kenal pasti balik jemaah-jemaah yang ada. So, budak perempuan ni pula, kadang-kadang cikgu nak bawa ubat dia pergi Taiping. Bawa dengan kawan-kawan ni lah. Kereta penyangkawan milik kita. Balik, kalau dia kata berhenti, memang kena berhenti. Bayang kalau baik pergi Taiping, jalan ikut terung tu yang gelap gelita tu zaman 92. Dia kata, cikgu, berhenti. Ada orang tumpang. Dan cikgu memang arahannya kena berhenti dan ambil orang yang tumpang tu. Gila tak gila? Kalau balik kursus malam, dekat hutan tu, berhenti, buka pintu, masuk, dia sembang. Budak perempuan sembang dengan yang masuk tu pula. Sudah pula apa cerita kan. Lepas tu dia sembang sampai tahap, okey cikgu berhenti, dia nak keluar, nak turun. Kita pun, setan ke, siapa ke, Allah alam. Tapi lepas tu budak cerita, okey cikgu yang datang tadi, sekian. Okey. Ada cikgu yang teka, siapa yang datang tersebut. Satu kerja pula kan. Semua cikgu mintakan, semua betul. Mana cikgu masih kenal jemaah-jemaah cikgu lah. Itu hukuman lah. Hukuman sebab meninggalkan jemaah kena gitu. Jadi dia masuk alam gaib kan. Dan kisah pelik kan. Yang datang tu sebenarnya guru cikgu. Tapi si Minah ni tak pernah jumpa di alam nyata. Ni cikgu pendek cerita kan. Minah ni tak pernah jumpa guru cikgu di alam nyata.
jumpa di alam gaib macam itulah. Alam-alam yang dia nampak kita tak nampak kan. Dia seorang nampak. Dan guru cikgu bagi banyak pesanan kat dia. Dia kata, bagi tahu pada cikgu kamu, baca doa sekian-sekian yang aku pernah ajar dia. Cikgu macam, ya ke tidak? Ya ke tidak? Tapi sebab kita tak ada pilihan, buat je lah. Kan, baca doa-doa yang cikgu pernah ajar. Dia cikgu pendek cerita, siapa yang datang tu. So, point dia, si Minah ni tak pernah jumpa guru cikgu di alam nyata. Dia hanya jumpa di alam Quranian lah cerita. Yang membantu kes-kes ni. Membantu untuk settlekan kes-kes taka, sihir, santau yang berlaku dekat asrama ni. Cikgu pendekkan cerita supaya nak tahu siapa yang datang ni. Dan bila habis SPM, Minah ni pergi satu kursus agama. Lepas tu ustaz yang dia kursus kata, cuba kamu ceritakan pengalaman kamu, pengalaman Quranian kamu. Dia ceritalah. Dia kena ganggu dekat sekolah, sekian-sekian, Cikgu Nuar ajar selawat, sekian-sekian, zikir, sekian-sekian. Betul tak cakap, cuba baca selawat tu. Cuba baca selawat. Selawat yang cikgu ajar kurang daripada tahun 91 tu kan. Ingat lagi tak ni selawat tu? Kita dah lupa dah. Kan? Ya Allahumma salli ala. Selawat tu kan. So selawat tu lah bila baca kata, ni selawat Tok Ayah. Sik Batu 5. Kata, kan dia tu jom kita jumpa dengan Tok Ayah. Padahal si Minah ni tak pernah jumpa guru cikgu di alam nyata. Yang pembantu dia, sebab hari pertama tu guru cikgu datang. Hari kedua, bersama dengan dua yang lain. Dia punya pembantu lah. So dia kenal 3 orang lah, mak cikgu. So habis tu dia bawa si Minah jumpa dengan Tok Ayah dekat Sik Batu 5, Kedah. Tapi Tok Ayah tak ada. Jumpa dengan pembantu. Dan Minah ni pernah jumpa pembantu ni di alam gaib. Di alam Quranian tu lah, kenal cerita. Ni mistik sikit kan. So bila jumpa dengan pembantu guru cikgu ni, dia terus tegur si Minah ni macam dah kenal lama. Hai, apa khabar, apa semua, Cikgu Nuar macam mana, kamu sekian-sekian. Dia cerita yang berlaku tu ialah yang sebenarnya. Siapa yang datang tu, siapa yang tolong, siapa yang tu, siapa yang jin, dia semua cerita. Jadi, soal lah. Takkan Tok Guru nak tipu kot. Kan? Pandai yang datang tu, itulah rupanya alam-alam jin, alam-alam Quranian. Mana dia yang datang tu, dia ada cara dia membantu di alam gaib. Itu pengalaman cikgu lah. Membantu kan. Maksudnya dia, kalau kita ni ada zikir-zikir Tok Guru yang bersanad ni kata, mungkin sebab itulah Allah hantarkan askar-askar dia untuk membantu. Itu pengalaman cikgu lah. Cikgu percaya mana guru cikgu tak tipu. Dia kata Minah, apa yang berlaku sekian. Dia boleh cerita pula satu persatu apa yang berlaku. Padahal tak pernah jumpa dengan si Minah lagi, tapi jumpa di alam-alam gaib ni. Kan? Dia nampak. Tapi Tok Guru cerita satu-satu betul semua. Dan kata jangan cerita kat orang lain sebab tak semua orang boleh percaya. Itu alam Quranian. Cik belajar, ini alam Quranian punya. Itu kisah dia. Itu dah habis. Tapi perjalanan tu tak habis lagi. Perjalanan di sekolah tu. Itu zaman lepas habis SPM. Masa sekolah lagi tu, dia dah kena dengan tak boleh sentuh air. Yang paling teruk sekali, Minah ni, masih SPM. Sepanjang minggu SPM tu, dia kena rasuk, dia kena histeria. Bayangkanlah, tiap-tiap malam, cikgu pasal tunggu dekat surau perempuan. Dengan Junaidi. Budak perempuan tu pun ada 3 orang tidur tu. Sebab kawan-kawan tak berani. Tengah malam, dia boleh bila masa, boleh jerit, boleh kena histeria, boleh kena ganggu. So, siapa nak tahan kan? Orang nak SPM. So, terpaksa tunggu dekat surau tu. Cikgu tidur kat situ 2 minggu ke 3 minggu je. Tunggu. Malam mengamuk. Esok pergi exam. Bayangkanlah tengah mengamuk, besok pergi exam. SPM. Dan yang paling teruk kali, jin mana pula masuk. Tak boleh pijak tanah. Bayang, semayang punya jin pun hebat-hebat punya. Patutlah Tuan Syed kata, aku semayang aku merawat orang, aku dah pergi macam-macam tempat yang hebat-hebat, yang gila babi, puaka, tak challenge kau punya sekolah. Puaka sekolah kau ni memang teruk kata. Sebab, bila Tuan Syed datang tolong cikgu, bantu segi merawat santau tu, hari pertama dia datang, dia tu pergi mana? Dekat surau. Surau kita kan, dulu tempat tu ialah kandang reban ayam.
Dia pergi sana, dia cabar puaka tu. Balik rumah dia kat Ipoh, rumah dia bergegar. Puaka tu ikut dia dan marah dia. Kenapa kamu tolong cikgu ni? Gambar dah. Allah, gambar dia. Apa cikgu tengah siap balik. Okay. So dia kata, kenapa kamu tolong cikgu ni? Bilang. Macam gambar bateri dah habis rupanya. Cikgu pakai ni. Cikgu set kamera lain. Cikgu gaib tiba-tiba ni, cikgu gaib. Itulah hebat tak hebat Siapa kan. buat, siapa Cerita buat tu? gaib, dia gaib. Apa kita pakai 2 kamera, tak ada masalah. Sambil tu cerita lah. So bayangkanlah kan, dia punya nampak? Bahaya cikgu ni. Itulah bahaya. Baru muncul lagi. Cikgu Dua nak tanya, yang boleh pelajar yang boleh lihat jin ni, adakah dia keramah ataupun dirinya yang dimasuki oleh jin? Macam mana? Ulang balik soalan. Cikgu, yang berkenaan dengan yang pelajar yang boleh lihat jin di Okey. alam gaib, adakah dia sebagai dia ada keramah ataupun dalam diri dia yang boleh melihat makhluk halus ataupun jin? Sedangkan yang saya tahu, yang saya dengar, seseorang itu kalau lahir di fitrah manusia dia tak nampak apa-apa. Tapi sekiranya dengan bantuan jin masuk dalam badan diri dia, dia boleh melihat alam lain lah, contoh alam-alam jin lah. Boleh cikgu bagi pencerahan? Ini tak tahu nak ni. Wallahu alam ni cerita. Okey. Sebab mungkin satunya sebab tak habis cerita lagi. Salah satunya budak ni sebenarnya bila dia kaji balik dia punya bapak dia orang alim. Bapak dia memang ustaz lah, orang alim. Dia punya keturunan dia ialah keturunan kepada wali Sunan Kalijaga. Budak ni keturunan. Betul. So bila tu yang mungkin itulah mungkin dia punya kelebihan lah kot. Kadang-kadang bila orang dengan dia, Allah bagi buka hijab kan. Kita tahu hijab ni buka sebab jin punya hal ke, sebab dia punya kelebihan Allah bagi kita, Allah alam. Tapi budak ni jadi mangsa lah. Dia ada macam perantaraan. Yang baik boleh masuk, yang tak baik boleh masuk. Itu yang masalahnya. Itulah kisahnya. Kat mana je tadi kita? Bab pergi SPM tu. Surau. Yalah. Rumah kena gegar tu. Dia. Yang malam Rumah kena mengamuk gegar. tu. Dia tak boleh pijak tanah. Masa yang sama juga ada seorang budak lagi. Ada 2 kes ni. Satu si Minah A, satu Minah B. Minah A cikgu jaga. Minah B arwah cikgu Basi jaga. Minah A ni tak boleh pijak tanah. So, kau bayangkanlah nak pergi SPM yang boleh pegang dia 3 orang je. Cikgu Cikgu Nazirah, seorang lagi Salman, kalau tak salah cikgu. Kalau tak salah cikgu Salman tahun 92 SPM. Yang boleh pegang dia. So kami terpaksa lah pagi-pagi dukung dia, bawa naik kereta, pergi ambil SPM kat kelas, habis angkut, bawa balik asrama, dah tidur. Itulah kerja sepanjang SPM tu. Yang seorang Minah B ni pula, dia pernah kena ganggu kat sekolah tu, saka juga, kes saka. Yang Minah B pula, arwah Cik Basi yang jaga. Dia pula tak boleh kena cahaya matahari. Seorang kalau pihak tanah mengelupur, mengamuk-ngamuk, kena rasuk. Yang seorang lagi kalau kena matahari, mengamuk-ngamuk. Tak jenuh namanya. Cikgu kena buat kerja, arwah Cik Basi pun buat kerja. Masa tu pula dua-dua. Masa tu tak tahu lah saka mana datang kan. Dua benda kisah lah. Sampai BSPM. Dan habis SPM, budak tu bila balik ke kampung, sejak tu dia tak boleh masuk kawasan Hilir Perak. Masuk kawasan Teluk Intan, jadi. Sampai sekarang di atas Teluk Intan pun dia masih lagi fikir 2 kali lah. Masuk Teluk Intan dia fikir 2 kali. Tapi sekarang ni, Alhamdulillah, mungkin pengalaman dia, tapi cikgu dah jumpa dia, kata dia pun dia lupa-lupa apa yang berlaku dekat Semayan. Dia punya otak tak boleh fikir. Dia tak boleh ingat apa yang berlaku. Banyak benda yang dia hilang. Nama kawan ke apa dia banyak hilang. Tapi Allah bagi kelebihan kat dia, sekarang ni dia sebagai perawat alternatif.
Dia buat bekam, buat urutan dan majulah dia punya bisnes, alhamdulillah maju. Okey. Mungkin berkat kesabaran dia lah. Tak tahulah tu antara mana dia kat Semayang ni. Bila cikgu cek balik masa tahun 2003, 2003 cikgu dengan guru cikgu pula, okey, berperang habis-habisan dekat sekolah tu. Rupanya ada 6 ekor yang kepala dia. Okey, 6 ekor, termasuklah tu yang korang menang kacau lah, yang hantu raya, yang pocong jadah semua kan, 6 ekor. Okey, yang kepala-kepala besar yang dekat sekolah rupanya. Tapi alhamdulillah lah. Datang guru cikgu, ini guru lain pula. Guru datang dia kasih settle semua 6 ekor tu. Dia 6 ekor tu terjaga, terkawal, jalan tu senyap lah. Tu yang kurang balik. Dan dia muncul balik 2006-2007 kot dia dah mula balik. Tapi yang mula balik tu sebab bila geng-geng tu dah settle, tinggal 6 ekor tu je yang dah terkawal sikit. Jadi asrama dah jadi kosong. Kosong apa? Tak ada penghuni lah. Penghuni jahat tu dah kurang lah. So datang penghuni baru. Yang dia bawa dia kurang lah. Kan? Yang bawa tangkal lah. Setiap kali datang orientasi je ada histeria. Rupanya dia bawa tangkal lah. Apa benda lah kan. Itulah kisah kurang. So dia muncul balik 2007. Dan seterusnya. Tapi lepas tu dah tak power lah. Tak power dah jin tu. Akak mengata insyaAllah lah. Kena kacau pun fikir entak kepala keluar lah tu. Tak banyak teruk lah. Sebelum tu memang dahsyat lah. Tu panjang cerita lagi, pendekkan cerita lah kan. Tapi saka-saka kalau ikutkan Raja tahun bila Raja? Ada Raja atas ni? Raja tahun bila Yes, Raja ni pula Raja ni budak silat. Budak silat Ikut. Budak silat tu budak cadet. Budak silat asnya. Raja tahun bila? Tahun 99. Okey, Raja tahun 99. Raja budak parit. Apa kenal Raja? Tuan Raja ni, dia masa tu cikgu tengah gila buat belajar tenaga dalam. Okey? Tengah gila buat tenaga dalam, belajar sukma bagai kan. So, dia ni nak fly. Dia nak fly, bukan fly alam gaib. Konon-konon lah kan. Mana yang membawa dia punya minda dia berjalan-jalan. Okey? So, dia pergi mana? Nak pergi belakang asrama perempuan. Sebab situ banyak jin kata. Okey? Kalau sanggup, kita buat. Cikgu pun buat dia punya ritual dia. Cikgu tak boleh jalan. Dia yang boleh jalan. Alam gaib. So dia pergi tanpa persiapan. Dia pergi jalan di alam-alam, sebalik alam tu. Dia panggil marga sukma. Jumpa 3 ekor jin. So sebab dia tak buat persiapan, dia kena belasah. So dalam dia punya, dia ditidurkan. Dia tidurkan. Bila dia tidurkan, dia berjalan lah. Dia punya ruh ke apa jalan. Jumpa dengan jin, bergaduh. Dia kalah. Dia kalah. Esok tak berhati. Budak sama kan mana pernah berhati kalah kan. Tak berhati. Kata cikgu nak repeat cikgu. Okey, repeat kali ni pengalaman lepas dia dah kalahkan sebab tak buat persiapan. So hari ni kita buat persiapan. Siap dengan pagar siap. Bawa dengan keris. So dia pergi masuk alam balik. Jumpa jin 3 ekor. Dia belasah jin tu dengan keris. Okey, balik dengan kemenangan. Macam kes kan, tak tahulah. Itu sama ada ilusi ataupun apa pun wallahu alam. Tak tahu lah, tapi itu belajar itu menangga sukma. Biasanya. Itu keris yang dia cipta sendiri tu go. Mungkin lah. Keris yang dia cipta. Dia ilusi ni kadang. Tapi yang best juga tahun 2000, yang pernah ni kan, tahun 2000 punya budak tahulah. Yang masa kita buat minggu rekreasi ke apa ke. Okay, kita buat malam tu kita buat kawat hantu kan. Kawat Jepun. Kawat hantu lah. Maksud dia budak-budak kawat ni, budak kawat ni kawat tengah malam, tutup lampu tanpa suara. Tapi cikgu dah pesan jangan keluar suara. Tapi ada mangkuk ayun juga, dia pergi keluar suara, mengilai lah bagai semua kan. Jadi kita buat kawat hantu ni, tutup lampu asrama semua, berkawat. Jadi budak-budak asrama berkumpul lah. Melihat program kawat hantu. So memang ada seorang, kami suruh budak yang buat pocong, pakai macam pocong, melompat dekat situ lah kan. Dekat, bagi dia nampakkan hantu lah, hantu Jepun. Dengan rantai tarik tengah gelap tu kan.
So, tiba-tiba orang nampak satu lagi pocong di sebelah sana pula. Sebelah dia makan dekat menghadap asrama perempuan. Dah habis aktiviti kita, cikgu. Kita ni pocong berapa ekor? Ekor je lah. Lepas dia seekor lagi pocong. Terloncat-loncat. Itu yang seorang lagi budak, dia pecahkan cermin asrama sebab bagi takut. Tapi cermin tu banyak yang pecah. Apa pula buat kerja kan? Dia pecah tempat A, tapi tempat B pecah juga. Sampai malam tu tengah-tengah betul-betul blackout. Betul-betul blackout. Dia blackout, cikgu dah rasa lain macam, cikgu kata cukup. Batal. Okay? Sebab budak-budak lah, orang kata jangan bercakap, dia tengah kawat tu ada yang mengilai lah bagai kan. So dia menjemput lah, jin-jin ada tu menjemput. Rupanya pocong ni. Ya. Okey, nanti cikgu cerita yang pasal yang masa 92 yang berkumpul dalam bilik bilik TV Asrama Puteri. Yang ada Vicky masuk, dia dengar ada satu perawat yang dia bersembang dengan jin-jin yang ada kat situ. Itu kami dapat tahu daripada Vicky je tau. Kami tak dapat tahu perawat mana tu? Saya rasa Bomoh Diraja, Kuala. Dia datang. Dia datang yang dia bawa apa tu? Yang dia bawa dia pergi bawa bara api keliling tu. Lepas tu besoknya dia datang tu yang dia bercakap dengan semua orang tu. Dengan semua benda tu lah. Sebab Vicky yang cerita ni, sebab dia masuk, dia pegang benda tu. Pasal macam dia cakap bahasa. Cikgu ingat satu kes yang cikgu ni santau tu kan. Vicky hanya pergi semayang, pergi dekat dia punya kuil kan. Bukan pergi semayang. Vicky tu dia pergi majang urut. Jadi dia cakap majang urut, dia kata malam-malam memang kerja dia urut cikgu lah sampai terlelap. Bagus Vicky ni. Lepas tu dia panggil dia punya sami tu datang dengan dia punya pakaian sami datang sekolah. Cakap, cikgu lah. Cikgu, you sudah kena. Kenapa? Salah seorang yang 4 tu ialah Sami yang buat you. Dia upah. You mau tolong lah? Tak payah tolong kan. Sami nak tolong kita. Ngarut kan. Tak payah tolong. Dia kata dia pun nampak kata cikgu kena santau. Ayalah. Okey lah. Okay. Dia santau. Tapi tak pasal. Tapi masa yang kes yang seminar tu memulakan budak kena hysteria. Cikgu Basir bawa bomoh daripada Kelang. Bomoh dekat bomoh RM1. Oh, setiap dia kira dalam sekolah berapa orang? 200. Okey, bayar dia RM200. Seorang satu kepala RM1. Bomoh tu punya kerja lah. Tapi mangkuk kat bomoh ni. Dia pergi halau jin tu, bukan halau, dia letak kat luar pagar je. Sempadan sekolah letak 2 minggu masuk balik. Mangkuk ayun tu. Adalah cas satu kepala RM1. Bomoh RM1 dia panggil. Yang cikgu bawa arwah pada cikgu Kasumi Pak Mertua. Okey lah, itu okey sikit. Rawat dia adalah kesan juga. Kata sebab kan. Bomoh macam-macam bomoh. Panggil bomoh sana, bomoh sini kan. Semua-semua masing usaha. Cikgu masa tu. Itu bomoh alam balik mata ni tu. Tahu lah bomoh kan. Ni, macam-macam lah yang menurun tak menurun semua panggil kan. Masing-masing nak tolong. Hantar engkau. Tapi yang best ya, seorang bomoh ni cikgu panggil. Tapi right juga ya. Bomoh ni masa tu, okey ni kes yang tadi cikgu cakap yang Quranian tu kan. Yang masa guru cikgu datang. Hari pertama dia datang seorang. Hari kedua datang 3 orang. Hari ketiga satu batalion. Dan batalion ni mengawal sekolah selama seminggu daripada gangguan jin. Masa sama juga cikgu jemput bomoh. Bomoh ni boleh menurun. So dia hantar orang dia. Kadam dia lah tengok ke sekolah. Dia hantar, lepas tu dia balik. Kejap je. Cakap bila dia menurun bomoh ni menurun. Dia pergi. Dia kata dia pergi sekolah. Konon-konon pergi sekolah tengok apa berlaku kan. Lepas tu dia balik cakap tak boleh masuk. Dia panggil cikgu Ali lah. Dia panggil Ali sebab dia tak tahu. Dia kata kalau perempuan dia panggil Fatimah, lelaki panggil Ali. Kata Ali, minta maaf, saya tak boleh masuk. Kata apa hal? Sebab kawasan itu dijaga oleh geng-geng berjubah. Jadi cikgu pun betul juga. Yang datang tadi tu geng-geng kerohanian berjaga selama seminggu, jaga kawasan. Yang jin sekor nak masuk tengok ambil berita tak boleh masuk sebab kata ada orang berjubah jaga. Tu adalah kaitan kot. Dia pun tak apalah. Itu yang menurun lah. Dia hantar orang dia supaya melihat apa yang berlaku kat sekolah. Tak boleh masuk sebab kata ada geng-geng berjubah jaga. Kalau masuk mereka kena perambat. Macam-macam cerita lah. Saya pun kata pening benda kan. Kadang benda ni untuk fikir betul tak betul kan. Aku ni taklah kalau fikir macam gila kan. Tapi bila guru cakap benda tu betul berlaku, apa yang berlaku tu memang betul apa yang ni.
percaya lah. Mana dia itulah alam-alam jin, alam kerohanian, yang alam-alam mistik, alam-alam yang kadang benda gaib yang kita kena percaya. Allah tu berkuasa kan, so dia menjadikan macam-macam alam. Kita Betul juga. Betul. tak boleh kata tak boleh. Mana benda tu alam gaib yang Allah kata rahsia dia. Dia bagi siapa yang dia nak bagi, dia bagilah. Okey, Khairul Azman, bagaimana nak buang saka? Saka ni tak tahu nak buang macam mana kan. Kalau jumpa bomoh macam style kan. Ada yang bomoh kan saka tu, kalau ada 10 adik-beradik, panggil 10-10 tadi nak settle kan. Kadang-kadang tak tengok ada yang buat simple lah. Ada yang nak sembelih lembu lah apa semua. Tengok bomoh lah. Kan? Ada bomoh menipu juga. Cikgu kenapa kena semua sekali ada cikgu? Kalau Nak nak kata settle. setiap orang tu ada saka ni, ada dia punya perjanjian nak kena sama-sama buang. Dia kata lah. Oh. Kan? Tapi tengok ada cara lain senang juga. Tengoklah kalau bomoh tu bomoh duit, bayarlah. Kan seekor lembu ke, seekor kerbau ke, seekor kambing ke. Upah dia kan, tengok lah. Kasih lah, siapa kena tipu, tak kena tipu. Orang kata pengeras lah. Ni Mas Surah pun banyak pengalaman ni. Kalau kes Mas Surah, cuba ingat kes Mas Surah Alung ni. Ada kat sini. Kes masa bila Mas Surah, masa pergi Kolowo. Tu tak Mas Surah, Kolowo kan. Tengah-tengah, masa tu geng-geng rekreasi pergi Kolowo. Merangkak, mengaum. Tengah malam tu, tiba-tiba dia boleh merangkak, dia boleh mengaum tengah malam tu. Masa dia tengah boleh kena rasuk. Rasuk oleh jin-jin Kolowo. Tu dia. Jenuh jugalah nak settle kan. Cikgu, siapa lagi ya? Arwah cikgu Bahar. Seorang lagi, ada seorang cikgu Rahim. Arwah cikgu Rahim. Badan besar-besar kan. Cuma mengeluk ni memang tercampak. Esoknya pula budak-budak sekutuan Aziz yang ikut kempi kena pula apa gila babi dia, apa dia panggil? Gila babi ya? Yang berbuih mulut tu. Gila babi. Macam. Allah Cikgu Cikgu Rahim kan. Besok dia babi. Tapi tu lah Masurah lah. Tengah sembang-sembang. Dia pandang atas. Terus benda tu masuk. Nampak zoom masuk badan dia. Terus. Mengamuk dah. Itu bukan Masurah itu. Masurah tu. Ada kat sini ah. Hidup lagi Yang ada bomoh luar datang diberi berbagai kemanian tu. Itu game mana Yang bakar kemian dekat bilik pengawas bagian gila, bakar lambat sangat alau jin. Kan dia bakar kemian dah bilik tu tutup. Lepas tu bakar kemian punya asap. Kan dengan bomoh pakai rantai pakai dadah semua. Kan cikgu bengang masuk-masuk. Cikgu terus ketuk kepala budak cikgu. Settle masalah. Dia pun tercengang tengok. Kan duk jampi tak habis jampi kita tengok dah lah sesak budak tu jerit dengan asap kan. Cikgu masuk bismillah ketuk kepala cikgu. Pensan semua. Dia pun tercengang. Lambat benar nak jampi dengan nak siap airnya, dengan nak bakar kemian, nak settlekan jin, dengan dia pakai rantainya. Aduh. Mana dah datang. Dan tu form 4 semua form 4 tengah orientasi je kan? Ya kot. Itu. Ada macam-macam. Satu dewan kena isi dia. Mas Surah tu bila dia 93 dengan Miss Liza ke? 2000. Ini Mas Surah 2008. Bukan. Mas Surah 2008. Mas Surah Alung 93-94 cikgu. Senior kami. Yang Mas Surah 2008 tu apa yang besar tu? Yang apa saka gajah tu ke? Saka gajah. Yang bomoh datang bawa kemanian tu cikgu. Saka gajah yang kes Ustaz Fauzi pun menyerah kalah dah. Atas saka gajah dia tolak pada Asun kan. Asun settle kan. Asun kata apa? Tunggu masa datang. Mangkuk semua aku. Budak tu mengamuk tapi masalahnya dengan bangga bomoh tu datang bawa kemanian cikgu. Yalah yang itulah. Dengan cikgu kunci sendi dia tu ke? Budak yang badan besar tu. Cuma lari mangkuk. Betul. Pernah cerita. Tinggal cikgu seorang dekat bilik pengawal tu, dia mengamuk. Aku tangkap buah 9. Cucuk telinga, cucuk niat kunci tu biarkan terus terkunci. Belasah yang kata. Tapi yang tu yang Masurah lidah dia jelit panjang tu kan? Itu yang Asum buat tu dekat hospital tu kan. Asum tolong settle kan. Okey, itulah antara kisah-kisah yang bagi cikgu 92 rare lah 92. Dia punya kisah panjang pada bulan 2 bulan 3 sampai Disember. Cikgu sampai berat badan daripada berat badan cikgu naik.
Naik sebab apa? Sebab kena santau, tak boleh makan macam-macam. Lepas dah okey cikgu makan. 2 minggu naik 10 kilo. Kan kurus. Santau kurus. Lepas tu makan macam-macam cikgu makan. Okay? Makan daging lah apa kan. 10 kilo naik. Nah, Asun yang settle. Kebetulan Asun sebenarnya, sebelum yang kes budak tu mengamuk dekat hospital, cikgu bawa dia. Cikgu pergi rawat orang dekat Tapah. So Asun tengok apa cikgu buat. So bila masa kena tu, dia buat benda yang sama. Ustaz Fauzi terkejut. Ustaz Fauzi jampi kena maki dengan budak tu. Bodoh lah budak-budak hantu marahan. Kata Asun, buat cara cikgu. Pegang dia pupuk, settle. Lepas tu lah Ustaz Fauzi kata, kalau kes berlaku, serah pada Asun, biar tu settlekan. Itulah kisahnya. Memang bomoh memang temerang lah. Banyak bomoh temerang. So ada apa nak cerita? Ni kisah-kisah. Kau punya pengalaman pula yang berlaku kat Asrama yang cikgu tak tahu. Okay? Kadang-kadang kau jumpa dengan pocong lah kan. Kau jumpa dengan Cikgu masa kuning. apa yang budak masa jamuan dengan cikgu, waktu malam jamuan silat kot. Silat dengan kedek kot. Okay? Nak basuh pinggan, masa tu jamuan dekat Astaka. Nak basuh pinggan dekat sekolah, nampak jin dekat bangunan, terus tak jadi. Alah tinggal besok basuh. Ya, jumpa jin macam monyet macam ungka yang berbulu-bulu kan. Tu jin-jin penunggu kawasan. Jin penunggu kawasan inilah kawasan blok lama tu, dia macam ungka. Okay? Badan berbulu-bulu. Apa yang asyik baik, dia akan ulur tangan untuk salam. Okay? Nak berkawan. Macam kan? Cikgu, adakah tapak sekolah semayan tu asalnya dulu tapak apa cikgu? Masuk contohnya ada tapak apa tu? Tapak tentera Jepun ke ataupun tapak ritual ke sebelum sekolah didirikan? Tak tahulah, tapi sebelum sekolah sebelah buat, sebelum sekolah Batu Empat tu ada, bila zaman-zaman tu kalau waktu maghrib ke isyak, kita boleh nampak bola api terbang daripada kelapa sawit. 96, 97 cikgu. Boleh nampak bola api terbang. Tapi bila dah buat sekolah tu, tahun pertama macam hantu lah keluar. Kan? Tapi kat tapak sekolah kita tu, yang dekat hujung sekarang ni, kalau hujung sekolah yang masa zaman dulu, kawasan kopi, kawasan kelapa sawit, itu rupanya tempat tanah perkuburan orang Islam, orang Selabak. Masa buat bangunan yang baru tu, diorang gali-gali jumpa kubur semuanya, tapi diorang tutup begitu je. Kawasan-kawasan ni kawasan Mekah lah. Kawasan Kizan Ladang, hujung-hujung tu. So belakang kawasan kita tu pula, kawasan sekolah, dia ada sempadan dengan kawasan Bunian. Belakang tu Kampung Bunian. Kampung Bunian tu bawa sampailah daripada sekolah sampai ke hospital kawasan Bunian tersebut. Tu cikgu tahulah sebab guru cikgu tahu. Okay? Penghulu Bunian tu nama dia Haji Ahmad. Penghulu Bunian tu. So, kadang-kadang kalau berlaku yang pelik-pelik yang Bunian punya kacau, panggil lah dia punya penghulu kan, selotok. So dia settle anak-anak buah yang nakal-nakal tu. Ajak kau tim baik kau. Kau tim lah, panggil dia, jemput panggil. Cakap ni anak buah kau kacau anak buah aku ni, apa cerita kan. Cikgu memang boleh nampak ke benda-benda gaib macam ni? Tak nampak. Cikgu berhubung macam tu ya. Hati ke hati. Berhubung hati ke hati. Sebab Allah tak bagi nampak kan. Alhamdulillah ha. Tak sakit jiwa juga nampak binatang. Cikgu memang tak boleh nampak lah. Tak nampak. Cikgu nampak kelibat dengan hati ke hati. Berbicara. Sudah kali jaga tu. Baguslah. Kalau nampak pun masalah sakit jiwa tengok benda tu kan. Kalau lawa tak apa masalah. Tak lawa. Cikgu, cerita sikit alam Bunian nak bagi selempang kat cikgu. Cerita sikit alam Bunian nak bagi selempang kat cikgu. Oh itu kisah apa tu? Sangka rimau tu. Si Azim. Budak tu ada saka rimau kan. Itu kisah Azim ni kisah. Dia nak bagi aku sandang apa je, tak payah kata. Kamu tak layak bagi aku sandang, bagi aku apa pergaran. Ni hanya guru aku je bagi. Azim petak cikgu. Petak. Itu petak ni saka tu. Kan dia ada rimau, saka rimau kan. Saka tu nak jaga dia. Saka tu nak jaga dia. Tapi saka tu tak kuat. Jadi budak ni selalu kena attack dengan jin sekolah. Tu cikgu marah. Saka tu kalau buat jaga-jagalah. Tak jaga jangan jaga. Kan menyusahkan orang kan. Kan budak selalu ada rimau kan. Dekat ladang ada rimau.
Lepas tu panggil cikgu. Petak kena rasuk. Kan, dengan Saya ingat lagi kan? itu saya tu bagi report kat cikgu Ha. time pimpinan. Pagi Time pimpinan hari Jumaat. aku ketuk kepala pensan tu senang cerita. Saka rimau. Oh, kiranya betul lah je. Ha? Kiranya betul lah dia saka petak tu. Itu yang dekat masuk markas. Datang 3 ekor. Mula seekor datang saka yang menolong dia. Terima kasih lah tolong anak cucu aku. Itu datang seekor lagi. Terima kasih lah. Datang yang ketiga datang maki-maki cikgu pula. Rupanya kita datang jin datang. Kata korang ajar kau. Kan? Maki kita belasah. Petok. Yang best petak ni. Kesian dia. Yang best. Dia satu hari tu dia balik asrama. Orang tak balik kampung lagi. Tak balik asrama. Dia balik hari Sabtu. Seorang kat asrama. Taklah dia tu jenis nampak benda gaib. Benda-benda pelik-pelik. Lepas tu dia takut datang ke rumah cikgu. Datang waktu maghrib. Maghrib datang ni. Itu sembang-sembang. Tengah sembang jin tu datang. Jin tu merasuk dia. Mangkuk betul. Tengah sembang cikgu ni. Datang jin. Tu mengamuk. Cakap kurang ajar kau datang rumah aku dah tak beri salam. Lepas tu dah mengamuk. Tu dia ajak bersilat. Bergaduh lah. Kan dia buka langkah. Cikgu lawan dia. Lawan lebih kurang. Cakap kat Along. Along ambil cindai. Dapat cindai aku belasah tu hilang jin tu. Kan dah datang macam tu datang sama seorang-seorang kan. Gila budak susahkan orang. Aduh, itu saka yang saja datang penyakit. Saka yang saka pun satu. Tak boleh jaga nak jaga juga. Cikgu. Ya. Kalau saka yang harimau macam harimau jenis binatang-binatang ni dia kategori jin ke? Itu jin lah apa lagi adik-adik tu ya. Nama ya saka rimau adik-adik tu ya. Cikgu, cerita yang kuda kepang ni tu. Kuda kepang mana ah? Tahu Solihin. Budak MBJ. Tahun 9697. Oh tak ingat lah. Yang dia lompat tu dalam atas loka. Ujung sudut malam-malam. Tak perasan kisah tu. Ha. Tapi yang kisah yang dalam YouTube tu, yang kata Farang Cik Wabu tu, kisah tu memang best. Kisah tu tak tahu budak-budak lah. Budak-budak kata budak-budak yang apa yang blok baru yang apa nama blok Malinja ke? Cik aku tak ingat nama. Malinja ke Permaisuri ke? Nampak budak perempuan tu berjalan pergi ladang. Ya, cikgu masa. Kan, lepas tu dia nampak budak tu yang best jalan laju. So, dia kata cikgu. Masa tu dia kata budak tu jalan sana dia laju tau, pergerakan laju. Cikgu datang. Bayanglah kejap dekat Ruminant. Kejap dia lari dekat Aqua, kejap lari dekat Mecca. So, bila bekerja, dia kata memang laju budak lari. Budak nampak laju. Sampai dekat Mecca, dekat kejap ladang, cikgu cakap tak jadi ni. Cikgu dah set macam lain macam kan. Budak ni takkan budak aku laju lari kan. Dia kata okey balik asrama. Cek balik kat asrama. Rupanya dia ada kat asrama. Budak nampak siapa tak tahulah. Itu yang kes tu kata yang YouTube tu. Budak tu ada kat asrama rupanya. Cikgu, betul ke tahun ni disebut tu? Aku tak ingat tahun berapa. Lupa tahun berapa. Sebab tahun 2007 tu saya ada tapi tak ada macam tu pun. 2007 ke? Kan kot. Dia sebut 2007. Ya ke? Tak tahulah tu ni. Cikgu tak perasan. Tahun Wala tak perasan. Okay. Yang seorang lagi kalau kes 2003 yang kita panggil Rifanzel tu kan. Budak silat tu. Rambut panjang. Perempuan. Yang kena rasuk berlari sampai nak masuk longkang tu. Berkejar tu. Gila-gila. Rasuk dia nak rasuk. Nak berlari nak masuk longkang nak bunuh diri kot. Longkang kat depan sekolah tu. Kejar-kejar budak. Itu kena rasuk lah. Tapi itulah. Saka-saka yang ada yang jin tu tak lawan macam 92 lah. Sebab 92 dia punya kerja bukan hanya ganggu. Yang lain tu ganggu jadi histeria. Ini ganggu dia ganggu fizikal. Walker yang ganggu fizikal. Yang bagi budak bagi kecedaan lah. Dia gabung dengan sihir. Campur dengan santau. Campur dengan pujadah semua. Jenuh lah. Pengalaman. Dia fikir balik. Bodohnya aku pergi join venture. Pergi tolong benda kan. Tapi buat macam mana kan. Bagi orang cikgu bila anak murid kena kita tolong lah. Bila tolong. Kalau dia serang aku nanya je. Kan? Tapi alhamdulillah Allah tolong kita kan. Itulah antara-antaranya kan. Jadi mungkin rasanya minggu depan kita boleh. Aku cadang nak buat minggu depan. Tak suruh korang cerita kot. Kita buat sembang-sembang santai. Korang cerita pengalaman kena dera dengan cikgu.
Kan? Syok dengar kan? On. Tak dengar kan? On. Kau buat depan kan? On cikgu, on. Kau bercakap macam mana korang kena dera dan apa dia punya impak dalam kehidupan korang sekarang ni. Jadi orang ke jadi imam ke jadi apa kan? Weh, banyak ni. Kan juga kan? Dia bagilah best kan? Tapi student baru cikgu kan tak garang, tak kecil. Apa dia? Cikgu stop Student kacau baru budak. tak merasa zaman cikgu, zaman saya dulu. Kecil tau. Cikgu stop mengajar kacau budak tahun 2014. Cikgu stop kacau budak. Ada kes. Okay? Dan Ada kes best lah. saya Cikgu, saya tahun 90 salah satu cikgu. Nak join juga. Jalan-jalan Marin, lama apa ni. khabar Marin? Masya Allah. Jawatan dah lama ni. Baik, Allah sehat cikgu. Cakap seorang-seorang pada mic. Ya? Dah ada cucu dah cikgu. Dah cucu dah, Masya Allah. Aku belum lagi. Iyalah. Namun mungkin lah mengikut Lama tempat kot. cikgu. Bagi peluang mata kita pun letakkan Elok cikgu. best mana yang akan cerita tentang pengalaman kena dera. Dan cikgu dah tadi dera budak tahun 2014. Bukan tobat lah sebab ada kes. best saya Bukan kes mak bapak ugut ada kes daripada orang kata adalah tikam belakang kan. So kita tak usah kacau lah. Cikgu cakap mak bapak ugut ni cikgu tak heran. Okay? Cikgu kes dengan dengan kementerian dah banyak kes dah. Kes yang kena menjawab dengan kementerian bersurat kan. Dengan macam-macam lah. Kes polis. Tu tak heran. Tapi bila ada orang tikam belakang tu kita berhenti lah. Tak payah buat kerja. Macam tu. Tahun 2016 cikgu, 2016. 16 kan? Tak, 2014. Dengan kembar. 2014 14 lah best sekali. saya. Itu 2016, 15 dah tak ada kacau dah. Budak dah aman. Dah tak kena api penderaan. Ada Cikgu dah taubat. Orang yang baik semua kan. ada kai. Orang kata cikgu dah tobat sebenarnya. Tak tobat pun sebenarnya tapi dah. Cikgu. Ya. Cikgu. Cikgu taubat bukan taubat, taubat. Siapa cakap ni? Siren dalam kereta ada lagi tak? Sekarang ada lagi. Datang pun tak berfungsi dah. Kasih bunyi. Kasih bunyi sikit. Bunyi. Kasih bunyi sikit. Baru berlari. Okey, Mas Yanti Yaakob Semayan ditubuhkan tahun bila? Semayan tahun 82. Okey. Sekolah kita ni memang bantu. Apa tak tahu memang bantu. Setiap projek yang dibuat dekat sekolah tak pernah berjaya. Sepatutnya Semayan dia dah tubuh tahun 80 ke. Tapi tertunda-tunda. Projek dekat sekolah kita selalu tertunda-tunda. Tak pernah ada on time. Lepas tu projek yang berikutnya tahun 2003. Yang bangunan baru kan. Sepatutnya siap tahun 2000. Tunda juga. Sebab projek apa pun tak jadi memanjang. Projek yang nak tarikh baru ni pun tunda juga. Yang dalam perancangan sekarang ni tengah buat pun tunda juga. Tak tahulah kenapa selalu delay kan projek-projek dekat bumi Semayan ni. Yo, nak tanya satu soalan you. Ya, Allah tak izinkan. 2003 ya. Dom Lampam tutup. 2004 BPA masuk first time. Lampam tu kat mana? So cerita dia macam-macam. Lampam dekat ujung sebelah Gemang dekat dengan toilet. Okey. Blok lama. Aha, blok Oh, lama. blok lama bantu tu. Cerita dia apa 2003 tutup dan 2004 buka masa tu bagi BPA masuk. Lepas cerita so dia cerita macam-macam lah sebab dom tu tutup lepas tu tiba-tiba buka bagi orang duduk kan. Ya. So cerita macam-macam lah. Betul ke tu? Dom tu pernah dengar cerita juga yang pocong tolong lompat tak boleh masuk. Masa tu lepas kita pagar kawasan, pocong lompat tak boleh masuk dom, tak boleh masuk pintu. Dia terlompat keluar tu. Ada dengar cerita tu juga. Kalau asrama perempuan pun ada juga dom yang atas tu yang tak pernah buka sampai hari ni. Buka pun orang takut buka. Kata apa susah? Buka je lah. Baru ni pun terpaksa cikgu buat arahkan orang sebab baru ni kena ganggu. Sebelum masa PKP, masa datang sekolah kan. Bayang PKP, lepas tu budak tak ada asrama. Lepas tu buka asrama. Tu kena histeria budak. Ada agnesia 2-3 hari. Kata hantar budak lelaki setiap dom. Lelaki perempuan dan setiap dom ada orang. Azan serentak waktu duha. Waktu duha tu diorang azan serentak. Lepas tu Alhamdulillah tak ada kacau lah. Ini dah balik kampung semua kan. Agak buka-buka kena balik aku sangkut pun.
Din tu dah lepak, tak ada kawan, tak ada orang yang nak disakat. Siap. Cik minta tolong ikut tes. Cikgu bila balik Samban? Semban tak tahu lah Allah Alam. Nantilah kita minggu depan cerita lah cerita bab penderaan di Semayan. Kita bagilah mungkin tahun yang senior bagi dulu, super senior bagi apa yang dia pernah kena tahun 91 92. Chain split apa Saya rasa? Ya. Chain split tahun bila dah sekali? Rasanya dah sekali kita buat pertandingan tahun 2000 lah. Chain split last kali pertandingan. Itu tak masa dah. Itu pun pertandingan. Yang kena hukum tu duduk chain split ni datang Semayan wajib ambil orientasi, wajib kena chain split barulah sah sebagai warga Semayan. Kalau dia tak sah, apa yang rasa-rasalah, tak rasa rugilah. Cikgu. Sekejap, Elin tanya ni, start daripada budak. Cikgu start daripada budak masa masuk di asrama tahun 91. 91 ayah, tahun 1. Okay, masa arwah Cikgu Basri minta tolong jaga asrama. Cikgu asalnya baik sebenarnya. Okey, cikgu baik. Cikgu memang jenis penyabar sebenarnya. Tapi sebab jaga korang lah, kan, macam hantu pun, kalau hantu yang ada dekat Semayan tu terpaksa jadi nakal. Cikgu terpaksa guna ilmu cikgu yang cikgu belajar dalam persilatan. Ilmu untuk jadi gagah perkasa kan. Nampak korang kecil je. Yang marah ni macam tu. Cikgu. Ya. Minggu depan tu hari apa cikgu? Cikgu biasa buat live hari Selasa. Kecuali kalau cikgu kelas lah, kalau cikgu ada kelas rawatan. Biasa hari Selasa malam Rabu cikgu buat live. Sembang macam-macam lah, sembang buat emosi lah, buat apa. So kali ni dia bagi peluang pada ex Semayan untuk bersembang-sembang. Oh Salman. Okey. Okey lah minggu depan. Ya cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa khabar Salman? Alhamdulillah, sihat cikgu. Hang ke yang dengan cikgu yang boleh pegang Azizah kan? Hang kan? Ingat lagi. 92 banyak cikgu. Tuan. Masuk berita harian. Berita harian ada lah, gila. Itu tutup lah cikgu cerita tu. Siapa yang ikut cikgu pergi Taiping lagi? Yang tahu Junaidi. Apa kawan Junaidi seorang lagi Ya. Lupa lah. Yang ikut cikgu pergi Taiping, Junaidi betul budak dekat kapal seorang. Budak yang pengawas tu, siapa nama? Suhaimi. Saya pergi juga cikgu. Bagan. Cikgu Zahmi dah kenal Azizi. So kita cerita minggu depan dia cerita bab penderaan. Itu cikgu nak panggil semua budak silat pula. Kita cerita bab silat pula. Zaman-zaman silat di Semayan, lepas tu cerita bab kadet remaja punya cerita pula. Zaman-zaman kadet remaja kena belasah dengan cikgu. Banyak kenangan kan kita rekod. Supaya nanti orang lain dengar. Boykot 1 minggu. Man, sihat man. Agak-agak zaman mana yang paling teruk kena dera dengan cikgu? Agak-agak lah. Cikgu tak tahu mana cikgu dera teruk sekali. Mampus ni pasal. 2005. Aku ingat lagi tahun 92, budak-budak lah yang pergi kacau arwah Cikgu Bahar punya motor kan. Tak kopi dia dah sama kau. Dalam puasa, aku ingat apa si apa? Allah siapa? Sabidi. Masya-Allah. Kan? Balik pada sekolah semua kena baring atas tar dalam apa ni lepas ni. Lepas tu kena ice baby kan pada muka korang. Saya tak mengaku kan. Ambil air. Lagi air tu kering, aku duduk dekat depan tu. Lepas tu arwah Cikgu Bahar tidur. Aku bersihan, Cikgu Botol naik aku seorang. Bulan puasa kena dera tengah panas. Asyik lah tu Azizi semua jahat tu. Yang kena Alah tahu siapa yang buat kerja tu. Baru ada orang mengaku. Setelah lama. Alhamdulillah sihat. Tu kenangan. Jalan telefon tu. Apa dia? 92 banyak sangat cikgu. Memanglah. Jalan telefon dalam Bansal. Ingat tak Bansal dekat tengah-tengah jalan nak balik antara sekolah dengan dom. Itu pasal kontrak tu. Tapi yang best sekali Man Kedah lah. Man Kedah dengan siapa? Dengan Mi Panjang kot. Yang kena belasah dengan Cikgu Yahya Ayanda. Yang kena chain split. Mandi kolam lah 4 jam, 3 jam chain split. Buka baju buka ni dah sana balik mandi kolam tu. Man Kedah dengan siapa? Dengan Mi Panjang kot.
Ya betul kami. Bimbang ya? Ada kenangan aku. Tu Gen Bahrain lah tu. Gen Bahrain. Bahrain. Tak masuk Mak Kedah, tak masuk lah Mak Kedah tak ada. Tapi Mak Kedah, otai Mak Kedah tu kan dia kan otai kan. Bukan hanya konker kat sekolah, konker Teluk Intan. Gila kan Mak Kedah. Tapi yang best tu cikgu bagi dia jawatan Presiden Gayung. Kan? Dia kata masa Gayung bagi kat dia jawatan tu, dia menangis. Mak Kedah. Tu kenapa kau menangis Man? Kita tak pernah cikgu lain bagi dia kepercayaan. Kan dia tu kanak-kanak. Orang tak suka dia. Cikgu bagi jawatan, bagi dia penghargaan. Dia menangis dia kata tak pernah orang bagi penghargaan pada dia. Alhamdulillah sampai sekarang masih kontak cikgu lagi. Akan pun okey lah kan. Akan masa muda. Ya kan dah umur dah matang kan. Kes cangkul tak basuh. Tu tahun bila tu? Mana boleh cerita kes kat belakang? Bahaya. Orang takut dengan horn ke takut dengan motor cikgu? Zaman-zaman motor takut dengan motor lah. 2007 takut dengan motor. Motor 2005 2006 motor. Tu zaman-zaman ni lah, zaman-zaman moden takut dengan horn. Apa cikgu punya siren cikgu? Siren maut. Saya takut saya tu. Cikgu biasa live hari Selasa. Biasanya cikgu live hari Selasa malam Rabu. Tengok Facebook cikgu lah. Biasa live Selasa malam Rabu. Tapi mungkin hari ni cikgu bagi. Cikgu, tahun kita orang nampak kereta cikgu dekat pagar pun dah lari dah semua. Betul lah. Aura dia kuat sangat. Kan aura dia bergerak kuat sangat. Fadli 2006 2007 takut motor cikgu tu. Mas Yanti tangan patah. Mas Yanti mana satu Mas Yanti. Tahun bila dia Mas Yanti? Mas Yanti tahun bila Saya tengok patah seorang ni, patah budak sama dengan Azizah kot. Lupa dah. Mas Yanti best 95-96 cikgu. Ya, junior ni. Yeah. Budak Utam Lintang tu ke? Bukan Utam Lintang. Dia Kelang. Yang seorang tu minta yang patah, yang tangan dia masa lompat tu dia retak, pasal hantar ke hospital Ipoh buat pembedahan kecil. Apa yang budak tu Budak Utam Lintang. Budak Utam Lintang. Masa tahun Utam Lintang. Tahun 95 maksudnya. Geng Jun kalau tak salah. Siapa ya? Zuraida. Salah. Suraida Utam Lintang. Suraida. Ya, Suraida. So. Awet Cun. Ingat lagi aku dah nama ni. Tak ada Awet macam Cun ingat. Semayan tu. Mas Yanti tu tak pasal mana tu. Mas Yanti comel-comel je tu. Geng-geng ni apa kat tu? Tak boleh ingat lah. Tapi yang pasti Alien ingat tak cikgu? Alien kau ingat kau ni. Tak nakal ingat lah. Aduh. Geng Gunung Tahan 92 dan 95. Ayu dengan siapa geng Gunung Tahan 95? Ayu dengan Hamzah. Ya, perempuan. Ina, Roslina. Ya, Roslina. Ada baru ni dia kontak cikgu. Dia beli dia beli krim untuk rawatan. Dia duduk dekat Kelang kan? Ya. Bukan dia yang boleh dengar apa ingat lagi nama-nama ni. Johar Ghazali, masa macam ingat. Johar Ghazali. Tahun bila? Pertama ya 95. Boleh ingat lah korang ni. Ada yang boleh ingat, ada yang tak ingat. Macam-macam kan. Itulah kenangan-kenangan kita kan. So apa yang cuba tulis dalam ruangan komen apa yang korang dapat dekat sekolah. Hasil daripada kena denda, kena dera, kena latih. So apa yang dapat? Apa pengalaman tu yang dapat digunakan dalam kehidupan. Cuba tulis. Tengok. Sekarang ni jadi orang je kau. Ada orang lah. Tak ada rimau tak jadi saka Tak jadi saka. Jadi orang. Alhamdulillah lah, semua dah ada live, semua dah berjaya dalam kehidupan masing-masing.
Aku minta tu lah, kita pun doa betul lah kan. Dera pun bukan dera, kita nak kata mendidik. Okay, mendidik. Ada cara didik cara kasar, ada cara lembut. Kan? Tapi bila budak tu Dapat jadi warden je tu. dalam kalangan yang pelbagai dia punya perangai tu, dia kena buat cara macam ni lah. Belasah semua kan. Senang cerita. Dapat jadi warden asrama cikgu. Pada asrama, hebat. Fadli jadi warden penjara lagi best. Dia jaga orang balik lah. Cikgu. Kau jadi warden jaga orang tu kan. Kau jangan belasah macam aku belasah orang pula. Benda mampu budak mati punya nanya lah. Ada jugalah. Ter. Ada lah. Tapi banyak juga cikgu pengalaman dilupakan cikgu. Seronok pula. Hari ni pengalaman pergi Mangkok lah. Pergi Kelantan. Kelantan boleh cikgu. Kontak sini. InsyaAllah. Dia bagi nombor telefon kat cikgu. Masih akan kota baru kan? Ya, Kota Baru. Tahu lagi ya. Telefon cikgu. Nanti saya bagi nombor telefon. Kalau pergi Kelantan tu siapa kau jumpa Kelantan ni? Memanglah cikgu. Alamak cikgu ingat budak nakal, budak tak nakal. Budak yang baik-baik tak ingat. Pergi jadi budak baik kan? Budak yang nakal, budak yang tak baik ingat. Tak budak yang baik-baik biasa tu tak ingat lah, susah. Cikgu, saya cikgu. Ya, Saya budak baik. Budak yang pernah kena penampar cikgu. Siapa pernah kena nampak cikgu? Aku. Saya cikgu. Saya. Aduh. Cikgu. Hafizul tahun bila Hafizul Amin? 2005, 2004. 12 beradik. Beradik Cikgu mana ingat Hafizul tak? Yang ada kes sampai masuk paper Metro. Oh, korang ke? Cikgu jadi gaban cikgu sekarang. Oh, ya ke? Yalah, Cikgu, disebabkan penampar cikgu tu lah jadi rapat dengan cikgu. Memang lah. Ada seorang budak tak tahu tahun bila budak tu dia form 4. Dia tak kenal cikgu masa tu. So, kebetulan dia couple dekat bilik, dekat apa, nanti cikgu panggil dia buat tak kisah. Kan cikgu panggil cikgu, kalau panggil 3 kali tak dengar, memang kena penampar kan. So, kena penampar, iaitu dia bio 3 hari. Budak tu bio 3 hari. Aduh. Pasalah buang bisa balik. Lepas tu, okey. Cikgu ingat tak budak yang cikgu penampar dulu sampai ke gendang telinga dia pecah tu? Aha. Tazwa tu, dia dah tak ada cikgu, meninggal lah cikgu. Kena dia dah. Budak mana? Budak kau mengajar kau mengajar mana? Bukan. Budak ulangat. Ulangat ya. Ramai kan, ada yang lah kalangan korang-korang kan yang dah meninggal kan. Umur kan. Tak tentu yang tua, yang muda, sampai masa jalan lah. Allah panggil balik kan. Ramai juga yang dah meninggal. Macam Gigi 91 atau Syaha. Yang baru ni siapa lagi kan? Baru ni Izzuddin cikgu. Ya, Arwah Izzuddin. Izzuddin cikgu ingat banyak lah. Yalah. Dia cuma cakap Izzuddin kan, nak arwah kan. Lepas tu dia kata, cikgu saya masuk askar. Engkau nakal-nakal masuk askar. Masuk komando lah. Tak berani kata. Oi, tak boleh cikgu. Kau askar pun sakit jiwa. Apa? Tapi kau akan nakal. So, masuklah komando. Jaga diri lah semua insyaAllah. Musa doa kepada Allah Ta'ala. Supaya Allah selamat kita pada bencana-bencana wabak COVID sebagainya. Pada fitnah. Yang Musa tu lah. Sampai kita usaha fizikal, vaksin, SOP. So jaga kita punya perhubungan dengan Allah Ta'ala. Selamat dan kita doa-doa lah kawan-kawan kita kan. Yang sakit, yang dah meninggal. Bagi kita sahabat kawan-kawan kita tu. Daripada arwah guru kita, pada arwah Cikgu Basri, Cikgu Bahar yang banyak bantu korang, nak mentadbirkan korang ni sebagai manusia. Arwah Cikgu Rashid yang jadi guru disiplin kan. Itu arwah Haji Masuri apa yang kenal, Haji Masuri, Haji Marwan. Arwah Haji Basri, yang banyak bantu orang asrama. Doalah, kita doakan supaya mereka dipermudahkan kehidupan di alam barzah. Orang-orang kita yang lain. Yang baru siapa mau meninggal baru ni? Yang kena kanser baru ni siapa meninggal? Arab. Ya, Arab. Arab. Zul. Arab. Zul apa? Zuhaidi, Zul apa? Cikgu perasan ni sebab masa Zul Azmi. Zul
Zul Hazmi. Nama Arab betul ya? Cikgu buat Zul live, Hazmi. apa, live Zul Hazmi. Cikgu buat live masa Zul Hazmi. emosi tu dia masuk. Zul Hazmi. Kan? Dia masuk live cikgu, betul dia Ya, ya, dia ya. hantar mesej cikgu personal, dia kata saya menjadi cikgu. Kata kau cakap apa? Apalah, bersabar kan. Maksud dia cakap tu lah yang dia ada masalah kanser tu. Kata tak apalah, bersabarlah apa semua. Dia selalu mesej cikgu lah sebelum ni. Dan lepas daripada kes dia join cikgu punya sembang santai tu, dia ada mesej cikgu yang sembang sikit. Tak sangka kan Allah ni. Umur bukan penentu tu hati-hatilah. Kita sama-sama lah kita matlamat cikgu ajar korang dulu didik kena dera semua ialah supaya kita jadi manusia. Terutama manusia yang ingat kepada Allah Ta'ala. Kan kita mengabdi diri kita kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah lah. InsyaAllah jumpa lagi lah. So minggu depan kita boleh sembang. Kita akan buka cerita korang pula cerita pengalaman didera oleh Cikgu Anwar. Dan apa yang korang dapat selepas pendataan tersebut. Mungkin kita bagi ikut batch kot. Kan mungkin 2 batch kan semua santak cakap Sokong. Kan kalau setiap batch aku ingat 30 batch tiap tahun. Jenuh cikgu dah ajar 3 tahun. Jenuh juga kau nak dengar kan. Apalah kita je nak dengar. Lah dulu memang marah kan. Pengalaman apa. Cikgu bukan selalu. Itulah bukan selalu kan. Cikgu pun insya-Allah mungkin tahun depan cikgu pencen lah. Bulan 12 hantar borang Sarawak lah. Lepak rehat kat rumah kan. Kot lah tu. Buat pening kepala je kerja lagi kan. Habis lah. Cakap apa? Sekarang ni cikgu ke apa? Cikgu dah terlibat dengan... Yang penting balik samban je. Cikgu dah terlibat dengan pentadbiran. Jadi cikgu macam... Jiwa cikgu dengan pelajar sebenarnya. Nak buat aktiviti pelajar. Bila masuk pentadbiran dia dah kurang dengan pelajar. Sejak tahun 2015 cikgu dah kurang dengan pelajar. So... tak syok lah. Bila kurang dengan pelajar kita tak dapat didik kan. Dia tak macam rasa tak puas. So itu baik cikgu bersara lah. Kita dah kepuasan dah tak ada untuk mengajar. Dah tak ada macam tak ada apa yang nak dikejar lagi. Kan budak pun dah tak berusik. Dan kita keluar daripada sistem. Buat hal sendiri untuk persiapan untuk kematian kita. Kan tak tahu bila kan. Itulah. Okay, insyaAllah besok cikgu akan masuk Facebook. Minggu depan batch mana yang akan bercakap untuk pengalaman dia. Pengalaman Ba'da dia semayan. Macam lah kan pengalaman tersebut. Okay, insyaAllah. So jumpa lagi. So kalau ada yang tersalah bicara, minta maaf. Kalau apa yang tersalah bersama mas sekolah kena dera dan sebagainya pun minta maaf. Okay. Sama lah kita insyaAllah. So insyaAllah jumpa lagi minggu depan. Okay. Kat tu je lah. Okay, terima kasih kerana sudi untuk join cikgu punya reunion kita. Tak sangka ramai pula orang kan masuk kan. Dengan Facebook pun 103 orang. Dalam tu ramai. Harap semua kita meet student lah. Itu aja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Waalaikumsalam.